apa yang dekat Bukit Jalil tu Dia macam Vibrant. Cameron. yang tu. Itu konsep padu tu. Dia tak sambung. Oh. Okey, kenakan dia. Sekarang jadi aku yang buat meeting ni. Okey, Assalamualaikum. So, kita orang adalah pelajar baru tiga. Sekarang kita orang diberi task lah untuk interview alumni UC yang bekerja dalam bahagian konsep. Ini nak saya kenalkan, nama saya Nuraini, biasa saya panggil Aini. Nama saya Muhammad Amin Tajuddin, dia panggil saya Aika. So jadinya kita terus kepada soalan satu. Can you tell us a little bit about yourself, education background, and what are your position right now in this company? Okey, nak English ya? Boleh sama-sama. Boleh campur. Try English. Kalau boleh kita tak nak formal tak apa. Oh, Santai ya? je. Santai je. Okay. My name is Ahmad Sobri bin Ismail Yazid. My education background I have a diploma in Tahfiz Al-Quran, Darul Quran Jakim. And then I move on forward to University Science Islam Malaysia, pursuing degree in Bachelors of Corporate Administration and Relation. So currently I'm 26 years old. So I've been studying for 7 years. Okay, and understand. Okay, and then in this company, in Zaha and Associates, I held the position of company secretarial executive. So mainly, company secretarial executive doesn't define the words that you are a company secretary, because in the terms of company secretary, you must have the license number. So if you are an executive, you're just doing the executive work, such as making resolutions, documentations, administration. So for this company, we have our own company secretary, which is Puan Siti Nur Amira. So she have the license number from commissions, SSM, Commission Malaysia. Okay. So recently I held the position of assistant company secretary. So baru je lah berpindah, sebab kalau ikutkan assistant ni kita masih lagi berdepend dengan company secretary. Tapi kalau dah jadi executive ni kita sendiri, sebab sebetulnya branch saya bukan di sini. Ampang. Takkan nak bawa orang ke Ampang kan? Jauh. So kita bawa lah ke sini sebab selalunya kita akan jemput juga Puan Amira untuk jawab soalan tu. Tapi untuk hari ni dia bagi saya jawab, sebab dia bukan alumni UC kan. So tak ada masalah lah. Hari ni je lah yang dekat Shah Alam. Sebelum ni semua dekat Betul. Ampang. Betul. Sebelum ni pun memang daripada assistant memang kat Shah Alam. So bila dah transfer ke branch baru tu baru stand alone seorang-seorang lah. Macam saudara Nizam sekarang ni dia pegang jawatan assistant company secretary, sebab dia baru masuk kan, buat ni sikit. So selalunya assistant ni dalam 6 bulan, setahun, 2 tahun macam tu. Lepas tu baru pindah ke executive lah. Kiranya executive ni dia banyak jumpa dengan klien. Okay, itu je kot untuk persoalan. Okay, dia macam menjawab soalan nombor 2, tapi tak apalah. Okay. Dah jawab soalan dulu. Ke belum? Belum kan? Kena jawab. Kita jawab. Okay. Kan corporate kan Bika, dia bukan sekadar berhala tuju dekat sekretari semata-mata. Dia ada, dia boleh hala tuju ke banker, accountant, ada macam-macam lagi. Tapi macam mana Encik Sobri boleh end up jadi secretaryship? Sebab kita tahu background secretary pun daripada Bika kan. Betul. Sebelum ni kan diploma tahfiz kan. Jadi macam mana perjalanan tu dan Okay. macam mana boleh jadi end up untuk pilih jadi secretary? Panjang cerita tu, tak cukup sehari. Tapi nak jadikan cerita, orang kata rezeki lah. Kita berbalik pada rezeki. Sebab tak tahu kalau korang, kalau siapa-siapa yang menengok video ni, masa zaman kita orang internship hanya dibenarkan kepada firm dan juga in-house company secretary. Kita orang tak boleh intern ke bahagian bank, tak boleh intern ke bahagian account, audit pun tak boleh. Untuk Bika saja. Tak tahu, tak sure kalau batch korang macam mana. Sama.
So benda tu sebenarnya dia mencorakkan kita punya kerja tau. Sebab bila korang dah intern ni, korang dah masuk dunia pekerjaan. So korang dah tahu kat mana korang punya hala tuju, sedikit sebanyak. Sebab ramai je intern dekat Kosek, lepas tu habis intern jadi takaful, jadi accountant. Sebab benda tu banyak, boleh ubah tu banyak. Macam you cakap lah, benda tu luas. Kita punya course ni salah satu yang boleh fight dengan accountant. Sebab accountant, dia boleh jadi accountant, tax agent, auditor, dia boleh jadi Kosek je tak boleh jadi. Kosek dia kena ada MIA. Tapi kita boleh jadi semua. Sebab lesen-lesen tu tak diperlukan sangat. Macam ada je kawan-kawan saya yang jadi accountant, tapi accountant basic lah. Kan. So nak kata macam mana end up tu, salah satunya rezeki. Yang keduanya, saya tak nak mensia-siakan degree 4 tahun tu. Sebab saya dah 7 tahun belajar. 3 tahun tu diploma, orang kata boleh jadi ustaz. Tapi masuk USIM, dapat corporate admin, dapat pula bidang corporate. So nampak pula peluang tu lebih cerah dekat bidang corporate ni. Sebab budak kampung belajar agama tiba-tiba duduk dunia corporate, mesti menarik kan, macam teruja kan. Macam tu lah. So bila dah duduk, shock pula kan, jumpa orang hari kan, pergi SSM, handle benda-benda corporate, tahu banyak lagi pasal bisnes. Bila korang dah duduk dalam dunia sekretari, korang akan tahu macam-macam jenis bisnes yang ada. Kalau dulu kita selalu tengok, ingatkan Nopi-Nopi macam ni buat bisnes, tak tahu buat bisnes apa kan. Kita orang akan mainly tahu oil and gas, kedai makan, kalau tuition ke apa kan nampaklah tuition, ataupun retail. Orang tak tahu ada je orang buat homestay, B&B, tak ada office pun. Macam tu. Benda-benda pelik tu korang boleh nampak bila korang jadi company secretary. Sebab apa? Nak buka satu company mesti ada company secretary. Mantap. Macam tu lah cara dia terjadi. Ni macam banyak kat aku ni. Betul. Tadi tolong sikit lah. Okay. Okay, selanjutnya kan Macam macam yang Encik tadi cakap, rezeki kan. Okay. Tapi ada tak faktor yang lain juga, macam ibu bapa ke, rakan-rakannya ke, Okay. yang menyebabkan Encik Sobi nak jadi company secretary? Faktor yang lain tu diri sendiri. Sebabnya saya aim untuk jadi CEO firm. So I want to open up a firm lah actually. Saya bercita-cita untuk buka firm yang saya boleh handle sendiri. So takkanlah kita buka kosong kan. Duit pun tak banyak. So sebagai seorang yang macam saya ada vision yang mana saya kalau nak buat sesuatu benda tu, saya prefer untuk saya tahu daripada A sampai Z. So untuk buka company, kena tahu dulu company secretary. Dah tahu company secretary baru tahu, buka company ni kena ada accountant, kena ada tax agent, kena ada auditor, tiap tahun kena audit. Benda-benda macam tu. Kalau businessman yang banyak-banyak duit tu pun, dia orang akan upah external parties untuk buka bisnes. Kalau dia orang nak tahu. Itu sedikit gambaran. Kalau orang yang banyak duit, dia orang nak buka bisnes, Sdn Bhd lah contoh kan, dia orang akan cari mana-mana company secretary. So urusan berkenaan dengan company dia orang tak tahu pun. Dia orang akan leave kepada company secretary lah untuk handle. Dia orang just kena tahu update. Okay, ni kena hantar bila, ni hantar bila, hantar bila. Macam tu. Tapi untuk saya, faktor yang paling penting saya nak tahu macam mana nak buka company ni kan. So kebetulan, betul lah, orang kata kebetulan lah, dan juga rezeki melalui orang kata visi dan misi daripada diri sendiri juga nak masuk dalam bidang macam tu. So bila kita dah grab, contohnya kita dah ada 4 point kan, nak buka company tu kita dah ada 4 point. So tinggal 1 point je lagi, duit. Yang lain semua dah settle lah. Basic dah settle, senang nak jalan. Macam tu. Tapi berbeza lah kot kalau orang lain kan. Sebab macam mungkin faktor tu agak flex lah orang kata, nak buka company. Tapi pada saya benda tu memang faktor yang penguat lah. Sebab kalau kita buat satu benda tu kosong, walaupun kau ada duit banyak, kau tak rasa apa yang kita bilang, kalau Islamic dia berkat dan juga nikmat tu, kita tak rasa benda tu. Macam itulah saya. Menjawab tak soalan faktor tu? Ke salah? Tengok macam muka macam terpaksa dengar. Suka dengan bisnes. So soalan
soalan yang seterusnya. Dah berapa lama Encik Sobri bekerja dekat bidang ni, dan Okay. boleh tak describe serba sedikit lah responsibility dan roles dalam company ni? Okay. Boleh ambil kira pada intern ke? Boleh? Boleh, boleh. Sebab intern tu kira permulaan. Kalau ambil kira pada intern dah 2 tahun lah. Sebab kita akan start intern bulan 2. Ingat tak? Korang tak start lagi intern. Intern akan start bulan 2, hujung bulan 2, awal bulan 3. So daripada situ, kita orang memang sikit je sentuh account, audit, tax. Sebab selalunya intern ni, bila korang intern, korang kena buat semua benda. Tapi rezeki kita orang banyak fokus kat konsep. Sebab saya masuk sini dengan lagi seorang. Kita orang kena fokus untuk konsep saja. So memang daripada bulan 2 sampailah sekarang ni, memang konsep saja. Dah 2 tahun. Waktu saya intern juga, saya diberi peluang pergi jumpa dengan klien untuk handle dan advice. Tak ramai intern dapat benda tu. Kalau korang tanya kawan-kawan saya yang sebelum-sebelum ni pun, diorang dapat jumpa klien lepas dah diserap masuk kerja. Macam tu. Ada yang tak pernah jumpa klien langsung. Jumpa klien dia adalah satu benda yang company susah nak bagi. Sebab benda tu korang kena create. Korang adalah image company, korang adalah sumber kepercayaan, korang lah spokesperson. So benda tu sangat berharga lah. Benda tu berharga lah pada saya waktu intern tu. So role saya waktu first assistant company secretary tu just membantu company secretary untuk menyediakan dokumen-dokumen penting lah. Cari resolution, buat certified true copy. Certified true copy ni maksudnya dokumen tu akan dicop oleh company secretary kau. Kenapa dokumen tu kena cop? Sebab dia nak tengok dokumen tu sah atau tak lah. Itu je lah. Lepas tu macam saya cakap tadi, handle meeting, join meeting, ada juga yang lain submit statutory document. Statutory document ni merangkul audit report. Audit report ni nama bahasa pasar dia. Bahasa panjang dia Audited Financial Statements. AFS lah. Audited Financial Statements tu kena hantar ke SSM. So yang tukar hantar ke SSM ni saya lah. Macam tu. So nanti kita rasa ada soalan tu, kita masuk lagi lanjut lah, kenapa dia kena hantar ke SSM semua macam tu. Tak ada soalan tuan-tuan. Lepas tu nak cari intern tu susah tak? Alhamdulillah tak. Tak. Nak tahu kenapa? Kenapa? Mungkin beza kot dengan orang lain. Korang masa you ada ISEPS lagi tak? Ada. Okay, saya adalah pengurusi ISEPS 17. So waktu tu sangat-sangat sibuk. Tak diberikan masa untuk mencari intern tu sampailah tinggal sebulan sahaja nak intern. So kebetulan masa tu just hantar je dekat FB, I want to look for an internship program at company. So kita list out kita punya biodata kat FB tu, ramailah orang akan WhatsApp. Macam tu je, senang, Alhamdulillah. Tapi semua tolak sebab macam company dulu banyak jauh. Macam kita tak nak cari culture yang pelik-pelik sangat. Tinggallah sampai 1 minggu sebelum internship, tanya member, kau intern kat mana? Kat ni. Hantar kat sini. Hari esoknya dia terima. Macam tu lah. Rezeki. Dah cakap memang bergantung pada rezeki lah. Tempat ni memang dalam bidang ni masuk rezeki lah. Sebab macam korang nak cari tempat intern yang align dengan korang punya, kita panggil apa needs lah kot. Needs and minat kan. Susah. Tapi kalau dapat rezeki, macam kawan-kawan ada je dapat KLCC Holdings, saya cakap KLCC Holdings. Ada kawan intern as in-house company secretary dekat Nestle. Ada beberapa orang dekat Petronas. Sebenarnya Petronas dapat juga tapi dapat bagi HR. So tolak. Macam tu lah. So nak kata cari intern tu okey je. Jangan takut, serius, sebab kita punya bidang ni dia punya turnover rendah, vacancy sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Korang jangan risau. Internship korang boleh dapat dalam 800 ke 1000 untuk allow monthly. Cuma kena pandai cari lah. Macam sekarang duduk kat mana? Hari ni duduk section 27. Jangan ambil sini. Ambil dekat dengan 27. Sakit kalau pergi sini. 27 tu dekat Alam Impian kan? Kat sana kan? Dekat area sana. Alam Impian tu boleh ambil. Tu nanti kita off record lah tu. Syed Aikal?
Lagi dah. Dekat je dua-dua. Kenapa tak ajak kita buat kat Aeon? Lepak Aeon sikit je. Sebab yang dulu boleh nilai. Tak ada nilai ni. Kelas lah tadi. Hari ni tak ada kelas. Aduh. Orang setiap sem Rabu cuti. Setiap sem Rabu yang tak ada kelas. Memang tak ada kelas. Korang susun kan? Tak, memang Jadual boleh susun kan? Ha. Lepas tu macam kita tak pernah ambil. Tapi kebanyakannya pun memang tak kelas. Tak ada. Tak ada. Lain pun tak ada. Jumaat ada lah. Jumaat ada. Kita orang Jumaat tak ada. Kita orang sem ni baru Jumaat. Tak Jumaat ada. Kalau yang saya lepas Rabu Jumaat tak ada. Selalu lah sini. Kita orang dulu tak pernah tak ada kelas. Ya. Rugi. Rugi. Tapi subjek korang lagi banyak. Ya, tapi satu hari tu banyak kelas. Dari pagi sampai petang. Patut lah. Kita orang kelas hari sekali. Syok sikit. Hari-hari kena mandi. Hari ke mana? Yelah okey lah mandi. Kau Tak masuk. mandi. Masuk record. Masuk record. Masuk record. Tapi kalau sekarang kau nak cari intern kat in-house, banyak dah. Macam Petronas sekarang, macam batch saya, banyak buka. Dia baru ada satu division untuk secretary. Betul-betul bawah secretary. Secretary and buat governance dia. Ya. Group. Secretary tu pun ada banyak position. Contoh macam internal dengan external. Dalam tu juga ada subsidiary. Subsidiary pada luar negara. Tu pun ada konsep juga. Itu benefit lah. Satu lagi kalau holding company. Holding. Dia ada subsidiary. Ya, betul. Macam KLCC contoh lah. Sebut KLCC banyak sangat. Sunway, Nestle, apa lagi? PUNB tak ada. Islam ada. Bank Islam Bank. Korang jangan tutup limit korang tau. Kita boleh jadi konsep untuk bank juga tau. Maksudnya bukan banker, jadi konsep kena bank. Ya. Nak tahu kenapa tak? Nantikan dia. Dia macam nampak yang rezeki masuk nikah. Sebelum ni kita macam nikah. Faham. Daripada Tamidi. Lepas tu Tami dia apa? Account. Betul lah. Akaun dia kurang, Tamidi account dia kurang tau exposure dekat Wika. Dia lebih kepada akaun. Betul. Accounting, muamalat accounting. Faham. Ya, orang banyak pergi kat muamalat. Tu pun waktu nak pilih degree tu pun macam muamalat ke nikah. Sebab istikharah semua macam ke nikah je. Jangan risau. Orang bukannya korang je, kita orang pun. Sebab macam tak sure lah, macam batch saya Tamhidi cuma dalam 5 orang je lelaki lagi 7 orang semua background STAM, STPM, diploma. So kita orang memang tak tahu apa ada tuju lah. Tapi bila intern, alhamdulillah lelaki semua konsep. 2 je accountant. Okay lah. Tapi sebelum ni pun diorang intern konsep. Perempuan tak cerita lah. Perempuan ada 2 orang kot. Tricor, pernah dengar? Pernah Tricor boardroom. Bukan Tricor Malaysia tau. Tricor Hong Kong. Saya pun sebenarnya dapat offer Tricor Singapore. Tapi tak ada rezeki orang kata. Kita bergantung pada rezeki lah. Lagipun banyak awet-awet ramai kat situ tak nak. Macam tu lah. Sebab dari satu kita nak kerja ni pun kita tengok culture tau. Kalau macam Haikal lelaki kan. Kalau benda ni saya cakap company secretary punya field ni lebih kepada perempuan. Kalau korang nak tahu, memang ramai-ramai company secretary kat Malaysia ni semua perempuan. Jarang lah jumpa lelaki. Jumpa lelaki yang bertahan lama pun jarang. Tapi kita orang punya macam company profile. Kita orang punya chairman, ni salah satu macam promo. Salah satu orang kata apa, uniqueness company kita orang ni. Our chairman, tengok Datuk Zahra, nampak? Datuk Zahra license secretary. Nampak? Ni. Dia adalah license secretary. So itulah macam orang kata menginspirekan kita orang sebenarnya, orang lelaki. Susah je orang lelaki jadi konsep. Betul, itu sangat-sangat susah. Kalau korang nanti korang dah intern, minum sikit. Korang intern, korang akan terkejut kalau jumpa budak lelaki yang konsep. Kelas korang ramai lelaki konsep? Lelaki? Ramai 20.
Okay, Jadi kalau memang nampak lah jiwa konsep. ya, minat lah. Memang minat. Ada family background konsep kan? Tapi macam minat lah tengok. Minat tengok. Kalau minat bagus lah. Sebabnya benda ni memang kena ada minat kan. Sebab korang akan hadap benda yang sama hari-hari. Tu nanti kita masuk episode seterusnya. Okay, so soalan seterusnya kan, function NC punya Sobri function as company executive company secretary relate kepada corporate governance. Maksud soalan ni kan macam nak cakap kan dalam corporate MCCG, Okay. dia cakap company secretary zaman sekarang ni bukan je just kita advise board and manage administration kan, tapi dah banyak dia macam apa advice apa tadi apa tu Code of conduct. conduct. Lepas tu ada juga macam uruskan apa tu new punya director. Lepas tu attend meeting macam Okay. tu kan. Lepas tu soalan sekarang ni boleh tak Cik Sobri share yang Apa function? tak Saya. maksudnya apa yang Cik Sobri pernah buat lah. Oh, okey. Berdasarkan corporate governance yang banyak aktiviti. Okay, faham. Okay, nasib baik ada pengalaman tu. Sebabnya selalunya corporate governance ni dekat Berhad dan in-house. In-house macam saya cakap kan, in-house banyak. Tapi Alhamdulillah saya ada exposure dengan company Berhad sebelum ni, yang mana yalah macam saya cakap tadi lah, kita as assistant ni masa tu kita kena draftkan banyak benda, minutes. So what I did is saya draftkan code of conducts untuk new director. Code of conduct of ethics tu, tahu kan? Kopi tu kan, code of conduct of ethics tu yang ada 14 tu kita follow tu, tahu kan 14 kan? Nak check tak? Nak try tak? Nak kena terbuk tak? MCCG 2021. Dia ada 2 pindaan, satu 2017, satu 2021. 21. Kita orang belajar pun 2021. Ada directors and auditors duty. Ada? Code of conduct. Ada kan? Benda-benda tu kena list out dan present bagi dekat director tengok, untuk diorang tengok approve mana yang okey dengan company diorang. Sebabnya code of conduct ni dia bergantung kepada company tu punya nature. Kalau director kata okey lah. Sebab macam hari tu bagi kat diorang ada juga yang kena amend. Itulah function salah satu, mengdraftkan code of conduct tu. Di samping macam advice on governance tu memang solely lah, itu memang tanggungjawab company secretary. Kalau company tu ada 2 company secretary yang in-house, memang corporate governance tu jadi makanan diorang untuk diorang advice hari-hari. Sebabnya corporate governance ni masa mudah dia apa kita panggil macam kalau kita pergi kelas kan, kalau kita pergi kelas, dalam kelas tu ada jadual bersihkan kelas kan. Macam tu lah contoh. Tu orang ni sapu lantai, orang ni lap cermin. Tapi kita translate dengan corporate governance ni, okay, director ni buat apa, auditor ni buat apa, apa dia orang punya function. Okay, director ni kena ada apa, tak boleh fraud, tak boleh money apa semua, benda tu. Ya, money laundering. Itu je, okay. Sama. Itu sahaja untuk soalan tadi. Minta maaf Allah, tak professional pula. Tak formal, tak ingat lah. Okay, so next question. Okay. Cik Sobri kan sebagai company secretary external, kan kena berkhidmat kepada company-company luar sana. So nak tanya, banyak-banyak company tu kan, ada tak dia punya governance framework? Kalau Sdn Bhd sejujurnya tak banyak. Itulah yang missing dekat company kecil. Korang faham governance framework tu macam mana kan? Ada satu board ataupun satu team department yang memang betul khas untuk governance. Kalau company besar, company public, dia ada tau governance punya team tu. Kalau korang ada masalah governance ni kan tata tertib kan. So kalau ada masalah tata tertib tu kena report to that government, that department. Company kecil tak banyak framework tu, tak ada. Memang tak ada. Kalau kena buang kerja tanpa sebab ke apa ke, benda tu kan ada kan dalam etika kerja kan. Kalau director ambil duit tiba-tiba, kadang diorang pun macam benda tu tak ada yang kawal. Tu kembali kepada company secretary nak kena advice. Itulah function external ni. Senang cerita, external ni advice semua. Dia advice semua. MOF, EPF, so benda-benda pelik, lesen
premis tu, lesen premis. Korang nak buka kedai kena ada lesen daripada majlis daerah. Benda tu pun kena advice. Bawa konsep. Ya. Tak, benda tu sebenarnya bukan bergantung pada bawa konsep. Tak ada. Tapi pandangan perspektif orang, director luar macam saya cakap tadi, diorang tak tahu apa. Diorang bayar je lah. So company secretary. Apa company secretary buat? Advice director. So advice director dari segi apa? Daripada A sampai Z. So itulah yang jadi dekat sini. Kalau gambaran untuk korang lah gitu. Dia beza dengan public. Kalau siapa-siapa yang tengok video ni pun, kalau Dr. Zubaidah aku tahu pun, public lebih tersusun dan sistematik. Adalah department macam tadi Nizam cakap kan. Even secretary pun ada different types of department dekat Petronas. Okay, kita boleh mention nama company? Boleh mention nama company? Petronas? Boleh mention? Okay. Takut tak? Takut kena sama viral TikTok. Okay. Okay. Pandai lah. Okay, soalan yang next ni adalah soalan yang paling penting dalam kita punya report. Oh ya, tak. Baca je ni. Okay, macam mana Encik Zobri punya role as executive company secretary tu benefit the company? Wow. Okay, sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak cakap dulu. Dekat Zaha ni kita ada satu je department secretary, tapi dalam tu ada 7 orang. So apa yang benefitkan my position ni adalah membantu team lah. Sebabnya korang kena faham, company secretary kalau external ni, dialah yang buat kerja, dialah yang pergi jumpa klien, dialah yang cari klien baru. So kalau nak kata benefit tu as added value untuk teamwork lah. Kalau kiranya dengan adanya saya ni, adalah orang nak pergi tolong jumpa klien, nak tolong tambah kira gerak kerja tu work. Macam jadi tonggak utama lah. Wish tak adalah utama. Macam ya je. Saya tonggak utama pula tonggak kedua utama. Sebab apa-apa kita kena refer ke company secretary. Macam tu. Cuma macam kita orang ni team kan, teamwork. So kalau macam korang logically sense, kalau ramai team, banyaklah kerja boleh siap. Banyaklah kerja boleh buat, lagi produktif. Macam tu lah. Yang paling penting, wow, takut Soalan ke-8 ni simple je. Boleh tak share sikit cabaran ataupun difficulties yang Encik Zobri pernah lalui? Confirm ada. Dari awal jadi konsep sampai antara banyak-banyak sepanjang tahun tu, boleh tak share at least satu difficulties yang pernah dihadapkan? Okay. Macam paling ingat lah. Kalau orang tanya cabaran, itu satu ingat. Paling sakit lah. Paling sakit mana satu ni? Paling ingat paling sakit. Sebab kita ada yang paling ingat kita tak sakit. Ada yang paling ingat tu dipuji. So lain lah. Yang dipuji. Taklah kot. Dia nantilah difficulties paling susah dalam menjadi seorang company secretary ni sejujurnya adalah berurusan dengan klien. Handling clients is tough sebenarnya. Sebab apa? Macam saya cakap, kalau company tu memang ada basic knowledge on what to do, macam company secretary nak kena buat apa semua kan, apa je tugas director, tak apa, tak jadi masalah. Tapi kalau diorang sendiri kosong, tak ada apa-apa knowledge yang kena buat, yang diorang perlu tahu, benda tu tough sangat-sangat. Dan yang paling saya rasa susah sekali adalah jumpa klien yang dah lah dia tak tahu, tapi dia buat tahu. Contoh kita ambil katalah ni termasuk dalam korang punya practice Contoh kan company yang berhad boleh ambil dividen tu. Okay. Dia punya practice kalau dividen ni kena melalui company secretary. Any transaction lah. Any transaction kena inform by secretary dulu. Okay. Tapi kebanyakan orang diorang ambil je. So bila ambil dividen ni tanpa bagi tahu secretary, benda tu dah salah by law, violated lah. Diorang dah violate the law lah benda tu. Dan ada juga possibility untuk kena panggil dengan SPRM ke untuk amla apa semua kan. So apa yang terjadi adalah dia dah ambil dah duit tu. So bila kita advise, dia cakap kita tak advise dia. Dia cakap, saya tak tahu kan, tak advise saya lah. Contoh itu benda sebab ni
educational purpose lah. Company secretary ni paling susah adalah dealing with humans. Yes. Sebab kita advise human. Benda yang paling kena ingat itulah kena maki dengan klien depan-depan lah. Betul macam Dr. Zu cakap. Dr. Zu firm juga lah. Kena maki dengan klien Dia depan-depan. cerita susah hadap dengan, lagi kalau ada yang chairman tak reti tahu apa-apa. Yes. Macam tu lah. Bila diorang tak tahu apa-apa, diorang akan expect kita tahu. Ni tak apa, ni bagi tontonan satu kelas. Ada pernah satu part tu kita COSEC dah explain benda tu on kita punya knowledge lah, kita punya firm knowledge. So bila present tu dia cakap, lepas tu kejap, you explain apa ni, you COSEC ke? Macam ni you COSEC? Dia cakap macam tu gitu. So apa yang cakap, kita argue lah balik kan. Betul lah tuan, kita just cakap apa yang ada status je. No, you get your facts right. Okay, buang masa je you kat sini kalau you tak boleh betulkan facts you. So benda macam tu pada certain orang mungkin dia dah caw lah daripada COSEC kan. Tapi that's the typicality untuk COSEC lah, dealing with humans. Sejujurnya COSEC ni kena keras lah, kental sikit lah hatinya, kebal, be firm dengan keputusan. Korang ada law, korang ada akta, korang baca akta, korang tahu praktis korang kan. Korang kena stand by benda tu. Diorang main bedal je, walaupun diorang ada 20 tahun experience dalam company, tak semestinya diorang betul. Kena ingat, macam tu lah. Tu pengalaman paling sakit lah, kena maki depan-depan. Dan benda tu dipertontonkan oleh satu bilik yang dipenuhi orang. So bayangkan tu je lah. Macam ni bilik dia ada orang ramai, dia cakap benda tu, kita sebelah dia. So benda tu pun dia jadi pada awal meeting. So saya kena duduk sampai habis meeting setelah dimarahi tu. So bayangkan, itu kenangan terindah orang kata. Paling best lah. Kalau tadi apa cabaran? Okay. Macam dah boleh agak kan. Yang ni macam mana? Sebab benda ni sangat bermain mental dengan kita. Sebab macam tadi kan kena marah dalam meeting. Macam mana nak Adapt benda tu sampailah ke hujung meeting. Kadang-kadang kita dah terganggu. Tak boleh nampak kerja. Faham. Macam mana Cik Sobri boleh? Salah satu sebab mungkin lelaki kot. Lelaki bila kita dah kena marah, terlepak diam-diam. So kita akan fikir, okay, kat mana salah ni? Okay, apa yang boleh kita baiki? Apa yang facts kita salah sebut ke, kan? And by the end of time, sama juga kita boleh apply adalah psikologi lah. Dan bila orang marah, kita diam. Orang tahulah kita tengah nak admit kesalahan kita. Kan, macam kena marah, kita diam lah. Tak, kalau kita melawan balik, dah nampak kita ego kan. Tapi diam tak adalah maksudnya kita salah kat situ. Jadi kita macam, okay, apa aku salah cakap tadi. Benda tu banyak bermain bila kita deal dengan humans. Contoh, klien dah marah, okay, apa salah tadi, macam mana nak betulkan. Kita sentiasa look for solution instead of focusing on the problem. Benda tu kita jadi, ni bukan setakat jadi COSEC je, jadi manusia ni kena macam tu. Kalau kita duk fikir pasal masalah je, jangan jadi gaduh. Kalau lelaki apa, boyfriend girlfriend asyik fikir pasal gaduh je lah, daripada cari solution. Sebab tu orang lelaki kena selalu fikir solution. Tapi kalau korang nak tahu, sebenar-benarnya dalam dunia COSEC ni, orang perempuan diorang lebih ke depan dalam fikir solution tu. Sebab tu ramai perempuan jadi COSEC. Sebab apa? Kalau diorang layan emosi diorang time dekat meeting, tak jadi meeting. Betul tak betul? Udara. Betul. Udara. Kalau lelaki, kita emosi kita lah. Kalau kita marah pun paling kita diam. Tapi kita okay, go to meeting. Macam tu. Kalau perempuan dah bad mood dah, over man. Tapi kita put aside genderism. Cara nak adapt tu memang fokus on the solution first. Dah buat salah, terus okay, apa aku nak buat benda ni? Apa kita nak counter? Apa kita nak solve? Macam mana? Contoh kan, dokumen salah. Macam mana buat? Macam mana buat? Macam mana buat? Okay, kita tak boleh, aduh aku salah macam ni, ni mesti klien marah. Macam mana? Tak ada. Nak jadi COSEC ni kena terus fikir, okay, ni kena betulkan, okay, ni kena hantar sekejap lagi, okay, bagi dia solution. Okay, cik boleh tak saya hantar ni lepas ni, saya minta maaf, admit
the kesalahan macam tu. Fikirkan solution, multiple solution. Plan A tak jadi, plan B. Jadi company secretary dia kena laju dan kreatif. Macam tu. Itu lah cara saya adapt menghadap benda tu lah. Gula lah Haikal. Nampak muka. Jangan rasa macam patah semangat pula. Dah macam abang cerita macam biasa. Dia macam hebat. Alamak. Ada lah. Ramai lagi orang hebat yang di sini, insyaAllah. Okey, pasien. Soalan seterusnya. Ni tak berminat Buat peace kat video. Sama. Fokus kat dia. Soalan seterusnya. Bila Cik Sobri menjadi company secretary ni kan, Macam tekan. Okay. ada tak benda-benda baru yang Cik Sobri belajar? Macam sebelum ni tak tahu, bila jadi company secretary, kena tahu ni, kena ni. Critical thinking dan time management. Kita dah belajar benda tu dekat U kan. Critical thinking dengan time management. Lagi satu attributes yang kena belajar adalah dia word yang betul dia kalau Melayu teliti, tapi kalau in English dia bukan detail, dia kena particular ke precise lagi betul. Kalau particular tu tengok satu-satu dia tak semestinya tepat kan. Jadi sekretari ni kena tepat, maklumat tu kena tepat, kau tak boleh salah. Tak boleh salah. Tak boleh salah. Satu salah apa sah? Satu salah bermakna gaji kau kurang. Macam tu tak? Itu kalau kita buat satu dokumen tu, tak kisah Rizzo ke, contoh macam SSM punya dokumen section 40 kan, kat situ kan ada register punya director, alamat semua. Contoh Muhammad Nabil, Muhammad tu tak ada M1, bila hantar ke SSM Dia tolak. kena tolak dan kita kena denda RM300. Maksudnya dah Kita denda kena bayar. personal. Siapa yang buat lah, Company secretary lah. siapa yang buat dokumen tu masa tu, personally lah dia. sekali buat 300. Kalau ada dua, Pernah ada pengalaman? Macam Selalu dia je je. dia. Tak. manusia. Biasa buat salah. Dari situ kita belajar macam tu. Betul. Kita lagi teliti lepas tu. Masih je mana? Boleh explain tapi jangan tolong okey lah. Macam tu lah. Teliti, precise. Dia punya attribute yang sebetulnya adalah precise, critical thinking dan time management. Kenapa penting time management ni? Sebab korang kena allocate masa. Macam kita orang lah, kita orang kena allocate masa. Bila dokumen tu nak siap, bila nak jumpa klien, bila nak hantar ke klien. Maksudnya konsep sendiri lah susun timeline memang. Tak. Kita sendiri lah. Kita sendiri. Yang siapa yang handle lah. Nanti bila korang dah kerja, korang tak boleh bergantung kepada konsep setiap masa. Macam susah lah. Betul. Korang punya kerja tu korang yang buat. So korang lah decide bila nak hantar ke klien. Contoh dokumen tu dapat kerja awal pagi pukul 7. Okay, klien cakap kalau boleh dapat hari ni. Kita kena kerja habis pukul 5. Nak buat benda ni, nak tengok berapa lama ambil masa. So kat situ peranan time management tu masuk. Contohlah nak ambil satu dokumen ni buat dalam 5 minit. Contoh 5 minit. Nak prepare dia pula, susun, bagi complete semua dokumen yang dia nak, setengah jam. Okay. Lepas tu nak arrange pula ke lah, dia nak datang ambil ke, dia nak lalam move ke apa ke. Okay, berapa minit pula. Okay. Lepas tu kalau contoh dah dapat daripada dia, nak kena hantar ke SSM pula ke. Macam tu lah. Masa tu memang kena. Kita bermain dengan masa. Orang cakap dulu kalau certain kerja bermain dengan api atau bermain dengan kata-kata, tapi kita bermain dengan masa. Kat situ masuknya critical thinking dan precise. Kenapa? Contoh lah, saya bagi contoh korang dah allocate masa korang kerja nak buat dokumen dalam sekian-sekian waktu. Dapat pukul 8, nak settle by pukul apa yang logik 11 pagi. Okay, 11 pagi. Kebetulan ada kerja lain masuk yang lagi urgent daripada kerja tadi. Macam mana korang nak settlekan masalah tu? Tapi kalau konsep critical thinking, jalan dua-dua. Kena jalan dua-dua.
kena find a way untuk buat dua-dua tu without any kesalahan yang kita cakap precision. Macam tu lah, kita kena maintain semua tu. Dan tu saya baru bagi reference 2 company. Cuma bayangkan satu hari masuk ada 5 company punya kerja. Kerja hakiki belum masuk tau. Contoh macam bulan tu ada 16 contoh 16 company yang nak buat annual return. So dalam masa 10 hari bulan terawal tu ada 10 company. So setiap hari tu kita kena buat contoh buat 2. Itu kerja hakiki kita. Belum cerita problem punya MBRS punya problem. Tu satu. SSM website. SSM website. Ada banyak benda. Lepas tu ada kerja tiba-tiba datang. So macam tu baru bagi exposure tu, saya bagi exposure sikit lah tu. Maksudnya kerja korang memang kena set on time lah kan? Ada pernah tak macam lambat? lebih due date ke? Ada, due date ada, tapi kita akan cakap lah. Confirm. Tapi kita fight lah balik. Kita cakap lah, kadang-kadang lambat tu sebab sistem. Memang kebanyakannya sebab sistem. Sebab saya tak cerita lagi, kita orang banyak submission ni sebenarnya yang bergantung dengan sistem SSM. Ada certain dokumen tu macam annual return dengan di report ataupun nak add new director, nak tambah business address baru apa semua, benda tu kena submit ke SSM. Macam mana korang nak submit kalau website SSM down? masa tu tak jalan. Hari tu So, kena juga submit. Contoh lah 8 pagi 5 petang. Okay, kerja dia 10. 5 daripada kerja tu kena submit ke SSM. Kena siap hari tu. Macam mana korang nak buat? Pernah tak macam mesti sampai malam? Dah? Selalu lah benda macam tu. Tak selalu juga. Selalu juga. Boleh lah. Paling lama hari tu pun pukul 10. Sebabnya kami macam ni, kalau company-company lain banyak sebenarnya yang ada OT apa semua kan. Tapi kita orang ni macam kalau boleh siapkan hari tu. So kita orang akan jadi sibuk sepanjang hari. Buat je. Tapi reality dia memang kalau konsep sendiri macam Puan Amira pun dia kata dia sendiri pun ada juga stay up sampai malam semua. Sebab tugas company secretary yang besar sebenarnya dia orang kena check dan approve kita punya dokumen. Tu nanti korang dah masuk dunia secretary ni, benda tu akan jadi korang punya reference lah. Orang kata reference, jangan makanan, reference. Korang buat kerja, korang submit dekat company secretary. Company secretary cakap salah, batal balik. Macam tu, betul kan? Kalau ada pergi kat klien, salah, batal balik. Pergi dekat ni, macam tu. Macam ni. Bahasa dia kuli tapi bahasa duty. Formal dia duty. Macam tu lah. Itulah salah satunya. Soalan nak tambah kan, boleh tak terangkan macam mana apa tu minute meeting? Minute meeting ni dia nama dia minutes, tapi sebenarnya ringkasan lah meeting tu. Apa benda yang dia cakap dekat dalam meeting tu semua kita kena record. Minutes ni maksudnya the documents itself. Minutes of meeting tu maksudnya every minutes director tu cakap apa semua kita kena record. So benda tu akan ada dalam satu dokumen panjang gitu kan, ataupun berpages lah. Ada pernah sampai 4 pages ke 5 pages untuk 2 jam punya meeting je. Bayangkanlah, dia bukannya apa-apa decision tau dalam tu. Semua benda yang dicakap. Contoh, meeting ini dimulakan oleh Encik Haikal pada pukul 2:30 petang dan dihadiri oleh Encik Nizam, Encik Aini dan juga Encik Sobri. Dan majlis mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa oleh chairman. Macam tu. Saya dia kena memang sedetail-detailnya lah. Kalau nak tengok nanti lah, kita dah habis off record nanti bagi korang gambaran tengok dekat Google banyak minutes of meeting yang memang gempak-gempak lah benda tu. Kenapa minutes of meeting ni penting? Sebab dia adalah bukti meeting tu dibuat. So kalau macam contoh, kalau korang praktis tahu kan, CSP kena ada AGM dan EGM. So dalam AGM kena buat minutes. Daripada minutes of meeting tu kita akan translate dia kepada resolution, circular resolution. So end product dia adalah circular resolution. Maksudnya keputusan tu dia akan translate kepada resolution tu. So bila dah ada reso tu, tu maksudnya keputusan tu dah dibuat.
Tapi selagi mana dalam meeting tu keputusan masih lagi diperbincangkan. So kalau ada kata sepakat kat situ, dan kalau korang ingat dalam buku ada voting, show of hands sampai semua tu kan, kat dalam meeting tu lah berlaku semua benda tu. Tapi yang record minutes dia kena tulis satu-satu. Ada berapa orang angkat tangan, berapa orang yang undi bentak, berapa orang yang bantah, siapa yang bantah, siapa yang tak datang, apa lagi yang diusulkan, apa yang diutarakan, lepas tu apa pindaan-pindaan ke, macam tu. Itulah minutes of meeting. Nanti kita bagi tengok lah, dekat Google ada je benda tu. Yang catat-catat tu konsep lah. Ya. Tapi dia macam Ada, dia macam ni, kalau senior berhad ni tak ada sangat benda tu. AGM tak ada sangat. Selalunya AGM ni dia akan kepada public listed. Sebabnya kenapa AGM ni, kalau korang nak tahu, AGM adalah satu meeting di mana kita akan present company kita punya position. Contoh dari segi financial, dari segi investment, dari segi gerak kerja ke apa ke kan, structure company ke, contoh ada orang baru masuk orang semua kan. Kat AGM lah bincang. Siapa yang nak tengok? Shareholder. nak tambah director ke, nak buang ke, nak tambah capital ke, semua. Masa tu. Sebab tu kalau saya cakap kan, kalau korang nak senang masuk kerja, pergi ke in-house. Sebab apa? Sebab company besar memang diorang perlukan konsep. Kena ada konsep. Wajib. Senior berhad tak kisah, boleh appoint external. Macam tu. Kita orang yang diberi rezeki adalah, macam saya pun sendiri, saya banyak study sendiri dalam benda tu. Kita tak ada exposure kan. Macam kita duduk ke firm kecil kan, kita tak macam diorang yang besar kan, banyak handle public listed. So nak tahu apa diorang buat, sebaik ada konsep. So kita refer konsep, kita tanya kawan-kawan. Dan ada juga dalam itulah, dalam setahun kerja ni diberi peluang untuk join AGM tu. Sebab AGM selalunya memang grand lah, korang ada makan, itu best tu show. Tanya nantilah kalau ada rezeki boleh nak tanya lah. Sebab selalunya yang dapat jemputan adalah konsep sendiri, bukannya kita. Yang ada nombor je lah, kita tak ada nombor kan, tak boleh. Mungkin boleh bawa assistant untuk record minutes, tapi dia nampak tak professional lah kat situ. Sebab sepatutnya benda tu adalah tugas company secretary. Susah tak nak ejek dalam industri awal-awal tu? Untuk orang lelaki susah. Berapa lama? 3 hari. Untuk lelaki. Untuk lelaki. Tak, sebab macam saya jenis yang memang jenis cepat adapt. Ada certain orang macam kawan saya sendiri sampai setahun tak adapt lagi. Macam kawan ramai je, kawan lelaki. Kawan-kawan lelaki dia orang masuk kerja konsep ni lepas tahun berhenti, jadi takaful, tak boleh nak adapt. Macam tu. Saya cakap kalau jumpa orang lelaki yang boleh tahan lama, tu memang power. Sebab dia repetitive work lah, repetitive work. Endless work. Alah macam kalau tanya auditor cakap benda sama, tanya accountant cakap benda sama. Macam tu lah konsep ni. Soalan next, apa advice? Jadi kita minta dia dulu lah kan. Advice kepada kita orang as student yang masih lagi belajar dalam corporate administration. Hala ke dia dulu? Tak, kau dulu. Sebab kau baru. Aku akan bagi tahu yang lama dia. Dia baru lagi masuk. Tapi banyak dah dapat exposure. So korang boleh tanya dia apa dia punya advice. Advice pasal apa tadi? Panas ni. Sorry. Pasal apa tadi? Sorry. Advice untuk kita orang yang masih lagi student corporate administration. Sebab kita orang exposure kita orang sangat kurang dalam course. Sebenarnya bila kita lagi interview hari ni, tu baru saya kalau saya lah, saya baru nampak lah maksudnya macam dia tak adalah satu skop je, dia macam meluas je, cuma kita yang kurang. Silakan. Macam tu lah, macam bila korang, sebab apa yang saya rasa jugalah masa study, macam kita study, kita hanya baca buku. Kita hanya baca sekedar buku yang kita tak nampak pun exposure dia. Bila start, masa intern masa tu, masa first week je, saya dah dapat banyak input. Dia macam, ni macam ada belajar ke? Ni ada, kita belajar sebenarnya. Tapi macam, wah, bila kita start masuk tu macam,
oh macam ni, oh ni section 14, oh ni kita nak buat transfer share. So, bila study ni, apa yang saya tengok lah, kan macam konsep kita belajar semua, kita belajar account, kita belajar FA, Financial accounting. financial accounting, report. Next week, next month, next sem. Jangan next time. Corporate accounting ada lah. Oh? 1, 2, 3. Yelah sama lah, FA lah tu, financial accounting report. FA 1, 2, 3. FA 1, 2, 3. Benda tu bukanlah tak penting, tapi kita belajar basic juga. Sebab konsep ni, hari kita belajar pasal tax, kita belajar pasal account. Sebab dalam, contoh macam company tu nak strike off company kan, so kita kena buat management account. Bukanlah kita buat, kita kena minta daripada accountant. So, tapi kita kena baca juga, oh ini patut ke, ini patut buang ke, ini patut ada ke. Bila kita belajar tu, better fokuskan masa tahun 3 dengan tahun 4. Sebab tahun 3 dengan tahun 4 ni paling penting lah. Macam yang betul-betul pasal konsep ni adalah subjek company secretaryship. Yang tu dia bagi tahu berapa lama kita kena submit yang audit report, annual return, apa yang betul, apa yang tak. So corporate governance pun penting juga sebab kita nak advise klien kan. So kita kena beritahu lah apa yang patut, apa yang tak. Oh kalau macam ni kita patutlah, kita director tu patut void lah untuk buat amla, money laundering, soal itu juga. Okay. Cik Sabri? Advice kan, kita cakap kuat sikit lah buat ujian. Advice sebagai seorang alumni kepada junior, korang kena bersyukur korang dapat subjek banyak lagi daripada kita orang. Kalau korang nak tahu, kita orang tak ada ambil financial report, financial accounting reporting tak ada. Risk management ada belajar. Kalau ikutkan macam yang Usim cakap hari tu, korang dapat dalam 5 paper punya exemption untuk MAISA. Kita orang tak dapat. Kita orang cuma 2 paper. 4 paper kena ambil. Sekarang kita orang boleh ambil standar rumah ni. Tu rezeki korang tu. Tu memang sangat-sangat kecil. Sebabnya ni off record lah. Tak ada. Nanti Dr. Zuri tahu juga kot. Power kalau korang jadi company secretary, bila korang ada LS, license secretary, sangat-sangat kurang. Power ni apa maksudnya? Bila korang nak argue dengan SSM, dia akan tengok korang punya apa kita panggil memang lesen, korang punya qualification. So kalau korang daripada LS je, dia tak akan layan sebab korang daripada dia. Sebabnya nombor LS ni korang kena daftar dekat SSM. Okay. Kalau MAISA, under MAISA. Kalau Max, under Max. MIA, under MIA. BC tau BC, Bachelor Counsel, Bar Counsel. Itu untuk lawyer. Diorang boleh jadi COSEC juga. So ranking LS ni paling bawah. Bila korang nak argue satu benda, korang nak buat dokumen betul dan mengikut akta, tapi SSM kata salah, korang nak argue, SSM tak kena. Sebabnya korang adalah LS, korang bawah dia. Kira macam korang cakap dengan mak korang nak duit makan kan. Mak korang tahu dah tak nak kan. Cuma kalau anak saudara, tak ada, dia marah je dah. Macam itulah. So sejujurnya kalau diberi rezeki korang untuk sambung MAISA tu, ambil. Sangat-sangat peluang cerah. Memang susah. Kita orang pun macam saya nak ambil MAISA 7 tahun ni. Benda tu sangat-sangat mahal, costing. Tapi bila korang dah dapat, korang akan lega sangat-sangat. Itu je lah. Kalau betul-betul minat dengan COSEC. Sebab kau pergi mana-mana company, orang akan tanya ada nombor MAISA, ada ICSA, tengah ongoing ke. Diorang tak tanya Max, diorang tak tanya LS. So kalau ada nombor MAISA tu, value kau tinggi sikit. Tu introduction lah untuk gaji banyak tu sampingan.
kita fikir gaji je tak ke mana. Yang selain itu advice, kalau tak minat tinggalkan lah. Tu daripada senior kepada junior tau. Tapi daripada manusia kepada manusia yang lain, kalau korang minat benda lain, better korang go kepada benda tu. Sebab dalam bidang ni kalau korang sekali je macam terdetik, tak payah, benda tu akan influence korang punya kerja. Sebab korang deal dengan humans tau. Korang deal dengan humans. Contohlah kalau by right korang tak jumpa klien sekalipun kan, korang ada jumpa teammate ataupun jumpa company secretary, korang still deal dengan clients kan. Korang minta advice, okay, korang ada satu isu, korang kena minta advice company secretary. Korang minta advice pun macam nak tak nak, macam dah tak minat, macam aduh aku nak buat kerja, nak bagi habis lah. Benda tu akan effect korang punya mood, orang tu punya mood dan perspektif orang yang korang ni mesti tak nak kerja. Sebab bila dalam dunia pekerjaan ni, dan lepas dah setahun kerja, walaupun dah setahun, baru setahun kan, sebenarnya tak salah pun korang ikut minat dan tak salah juga korang grab peluang yang korang dapat. Sebab kebanyakan orang dia just ambil mana kerja yang dia dapat, apa je rezeki yang Allah bagi dia boleh. Dia tak ada macam okay, ni rezeki Allah bagi satu, aku kena cari lagi lain, mana tahu ada yang kena dengan peminat aku. So kalau macam korang betul-betul jenis nak ikut minat, follow minat. Korang minat dengan company secretary ni, go minat je, buat je. Tapi kalau contoh kata sebabnya macam saya cakap lah, kalau lah korang goyah, minat tu dah goyah, dah kena marah dengan klien, korang tak rasa ke dia akan lagi down? Tak adanya orang marah naik, tak ada. Ada kena marah naik, tak ada kan? Tak ada kan? Kena marah mak pun balik macam bilik tutup pintu. Macam tu lah. Itu advice lah. Mungkin Ijam dia bagi technical dari segi korang punya subjek-subjek apa kan. Macam saya bagi kata spirit lah, spirit tu kena kuat. Tapi kerja shock lah. Shock lah. Betul, serius. Nak tahu benefit banyak lagi, tunggu intern. Korang intern nanti try lah. Kalau dapat rezeki dekat klien apa, company yang memang korang duduk office je buat benda sama, tu pun rezeki juga. Sebab ada orang tak suka jalan-jalan kan, orang suka kopi je, lepak kan, buat kerja. Tapi macam balik pada yang saya cakap, minat. Tak semua company, firm-firm ataupun public listed yang macam kita orang ni tau. Kita orang ada rezeki lah, alhamdulillah, adalah exposure sikit, boleh nak gerak-gerak jumpa klien, macam interview macam ni kan. Tapi tu, kalau minat, kena betul-betul minat lah. Tu je lah.